Klasifikasi ilmu falsafah yang terakhir yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kita mahu melihat falsafah dari perspektif cabang kajian ilmu falsafah, iaitulah ilmu-ilmu yang dianggap sebagai bidang falsafah. Terdapat pelbagai bentuk pembahagian dan klasifikasi apabila kita melihatnya dari sudut bidang kajian. Kita boleh melihatnya secara individu, falsafah metafizik, falsafah kosmologi, matematik, seumpamanya logik, etika, ataupun kita boleh melihatnya secara kumpulan. Dan inilah yang akan kita lakukan hari ini. Kita ingin melihatnya dalam 3 kumpulan bidang falsafah, iaitulah falsafah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kajian-kajian falsafah atau bidang-bidang falsafah ini boleh dikategorikan lagi kepada 3 kumpulan ini, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berasal daripada perkataan on, iaitulah jadi. Kita ingin bercakap tentang kejadian. Apakah itu hakikat kejadian sesuatu? Apabila kita memerhatikan sesuatu perkara yang wujud, kita ingin melihatnya dari semua aspek dan ingin mengetahui apakah yang hendak dimaksudkan, apakah hikmah di sebalik kewujudan perkara tersebut. Contohnya insan, apakah yang hendak dimaksudkan dengan kewujudan insan? Dari mana ia datang? Mengapa ia berada di sini? Apa yang perlu ia lakukan? Dan apabila ia mati, apa yang berlaku kepadanya? Adakah insan itu mempunyai perkara lain selain daripada jasadnya yang lahir, darah, tulang dan juga daging? Adakah dia mempunyai akal? Adakah ia mempunyai roh? Apakah hakikat roh tersebut dan apakah hakikat akal? Apakah peranan roh? Apa peranan jasad? Apa peranan akal? Apa kaitan antara 3 perkara tersebut? Dan apabila mati, apa yang terjadi kepada 3 perkara tersebut? Contohnya, orang Islam dalam memahaminya, kita memahami bahawa kehidupan ini hanyalah sekali peluang saja dan kita tidak akan kembali. Fahaman agama-agama, contohnya agama Hindu dan Buddha, manusia ni akan terus berkitar kehidupannya. Fahaman kita faham bahawa pada hari akhirat yang akan dibangkitkan ialah roh dan jasad. Sebahagian ahli falsafah melihat kehidupan jasad kembali adalah mustahil. Maka mereka melihat yang kekal ialah roh dan jasad tidak mungkin akan dapat kembali. Ini adalah pandangan sebahagian daripada ahli falsafah. Bagaimanakah fahaman ini memberi kesan kepada hidup kita? Apa pula pandangan kita tentang alam yang berada di sekeliling kita? Adakah alam di sekeliling kita bersaing dengan kita? Adakah alam yang di sekeliling kita diciptakan untuk kita manfaatkan? Ataupun bagaimana? Adakah alam di sekeliling kita ingin menguasai kita? Sebagaimana yang difahami oleh setengah falsafah. Bintang-bintang yang di langit misalnya, adakah ia mempunyai kesan terhadap perilaku dan juga destini ataupun takdir yang akan berlaku terhadap diri kita? Sebagaimana yang dipercayai oleh ahli nujum dan juga amalan-amalan agama dan juga falsafah tertentu seperti amalan Feng Shui ataupun astrologi. Apa pula berkaitan dengan matematik? Apa hakikat matematik? Adakah matematik itu wujud sebenarnya secara zahir? Apakah yang dimaksudkan dengan nombor-nombor? Adakah terdapat pengakhiran bagi nombor? Adakah terdapat permulaan bagi nombor?
bagaimana wujudan ini berlaku dalam ruang masa dan juga dalam ruang dan juga masa. Apakah itu ruang? Apakah itu kejadian masa? Mengapa manusia wujud dan hidup bermasyarakat? Mengapa ia perlu bermasyarakat? Mengapa ia perlu berketurunan? Mengapa ia perlu berekonomi? Apakah hakikat semua itu? Apakah hakikat ekonomi? Apakah hakikat perkahwinan? Apakah hakikat melahirkan zuriat? Apa yang dikehendaki daripada sebalik perkara-perkara tersebut? Mengapa manusia perlu melahirkan zuriat? Inilah antara perkara yang difikirkan oleh falsafah, dan apabila dapat menjawab soalan-soalan tersebut, manusia akan tiba kepada kebahagiaan. Ini adalah sebahagian dari falsafah yang dinamakan falsafah ontologi. Berkaitan dengan falsafah, kumpulan kedua ialah epistemologi. Ianya hampir kepada falsafah intelektual, iaitu bagaimana manusia tahu falsafah tentang hakikat pengetahuan. Bagaimana manusia tahu apakah hakikat pengetahuan tersebut, selain daripada mendapat pengetahuan menerusi logik, akal fikiran rasional. Adakah manusia mempunyai sumber-sumber lain untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara empirikal, menerusi dirianya, menerusi rasionalnya, pemikirannya, ataupun ia juga boleh mendapatkan ilmu menerusi saluran lain seperti wahyu, mimpi, ataupun intuisi, sumber-sumber yang tidak diketahui lagi. Wujudkah lagi sumber-sumber ilmu yang tidak lagi diketahui? Sekiranya manusia mengetahui tentang sesuatu, adakah perkara yang diketahuinya adalah perkara yang benar-benar hakiki, ataupun ianya sebahagian sahaja? Adakah pengetahuan itu kekal, ataupun pengetahuan itu tidak kekal? Adakah perkara yang benar itu satu, atau perkara benar boleh berbilang-bilang? Adakah ia bersifat mutlak, absolute, ataupun ia bersifat relatif? Ada ketika sesuatu perkara adalah ilmu yang benar, ada ketika ia bukan lagi satu ilmu yang benar. Ini ialah perbincangan yang terdapat dalam falsafah epistemologi. Ia berkait dengan kehidupan kita. Contohnya, kita mendapat berita, sesuatu berita daripada WhatsApp. Macam mana kita tahu berita itu adalah benar? Macam mana kita mengesahkan keabsahan berita tersebut? Apakah peranan otoriti dalam penerian ataupun membentuk rasa tahu dalam diri kita? Baik, perkara yang ketiga ialah aksiologi. Aksiologi secara etimologinya, secara makna kata akarnya daripada perkataan aksiologi. Aksio bererti nilai. Kita ingin meletakkan nilai pada sesuatu. Sama ada dia baik ataupun tidak baik. Sama ada dia benar, separa benar, ataupun dusta, palsu. Sama ada dia cantik ataupun ia buruk. Bagaimanakah penilaian-penilaian tersebut diletak? Apakah kayu ukur terhadap penilaian-penilaian tersebut? Maka kita membicarakan nilai ini dalam aspek ataupun dalam bidang logik. Bagaimana kita tahu perkara tersebut benar ataupun salah? Apakah cara-cara berfikir yang benar, dan bagaimana cara-cara fikir sekiranya dilakukan akan membawa kita
kepada keputusan-keputusan yang salah. Tentang etika, bagaimana kita tahu perbuatan ini adalah benar dan apa kesan daripada perbuatan benar? Apakah itu keadilan? Apakah itu kesalahan? Bagaimana kita tahu perbuatan itu adalah salah? Bagaimana kita tahu mencuri itu salah? Mengapa ia salah? Bukankah ia mendatangkan hasil, membawa perkara manfaat, kekayaan kepada kita sekiranya mencuri? Mengapa pula ianya dianggap salah dalam agama Islam? Dianggap salah dalam semua agama. Mengapa mencuri itu salah? Mengapa mencuri tidak dianggap salah dalam setengah falsafah yang bersifat seperti egoisme yang mementingkan diri sendiri. Yang penting kebahagiaan individu, bukan lagi kebahagiaan orang lain misalnya. Dan estetika, bagaimana kita melihat sesuatu itu sebagai cantik, baik, indah. Muzik misalnya, apakah muzik yang baik? Apakah muzik yang tidak baik? Ukiran, perkara-perkara yang dilihat sebagai yang memberikan makna dan nilai, yang apabila ditatap mendatangkan rasa bahagia, ataupun perkara yang ditatap akan menimbulkan emosi dan juga perkara yang bersifat negatif. Apakah itu? Perkara-perkara ini dibicarakan dalam kumpulan aksiologi. Dan dulu untuk kali ini, dalam sesi yang berikutnya kita akan membincangkan tentang perkara-perkara yang sama tetapi dari perspektif Islam. InsyaAllah. Assalamualaikum.